selamat sejahtera kepada Anda semua. Aku kawin dengan kau, sebab aku ingat kau akan tinggalkan harta pusaka yang banyak. Tapi habuk pun tak ada, cuma 50.000. Sia-sia saja aku berlakon jadi suami yang baik selama 5 tahun nih, dasar perempuan sial. Para pendengar sekalian, itulah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh lelaki yang pernah saya cintai dengan sepenuh jiwa raga saya, suami saya, Khairul Nizam. Saat kata-kata itu menghiris gegendang telinga saya, dunia terasa gelap gelita. Kata-kata itu lebih pedih daripada tendangannya yang hinggap di perut saya, dan lebih dingin daripada hujan lebat yang membasahi Kuala Lumpur pada malam itu. Rasanya seperti sebilah pisau berkarat yang perlahan-lahan mengelar kepercayaan, harapan, dan masa muda saya yang telah saya korbankan dengan sia-sia. Saya, seorang anak yatim piatu tanpa harta dan keluarga, pernah menyangka bahwa perkawinan dengan seorang arsitek yang kacak dan berkerjaya adalah tuah terbesar dalam hidup saya. Karena itu, saya bertekad untuk membalas cinta ini dengan mengorbankan segala-galanya. Selama 5 tahun yang lalu, saya bekerja tanpa henti di sebuah kilang jahit kecil di Pudu. Gaji yang ibarat kais pagi makan pagi itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit, sen demi sen. Saya tidak pernah membeli sehelai baju baru atau menikmati hidangan yang lazat, sebaliknya semua uang itu saya berikan kepadanya. Kata suami saya, dia sedang dalam fase awal memulakan perniagaan dan memerlukan uang untuk melayan rakan kongsi, serta sebagai modal pelaburan. Saya percaya kata-katanya secara membabi buta. Setiap kali melihatnya segak bergaya dengan sut mahal dan kasut kulit berkilat, saya memujuk diri bahwa pengorbanan saya ini berbaloi. Saya percaya kejayaannya adalah kejayaan keluarga kami. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa perniagaan yang disebutkannya itu hanyalah meja judi haram dan pesta arak semalaman bersama rakan-rakannya. Malam itu, suami saya pulang dalam keadaan yang selekeh. Bau arak yang menusuk hidung terhidu dari seluruh tubuhnya, dan matanya merah menyala. Tanpa sebarang amaran, dia meluru masuk ke bilik tidur dan mula menggeledah segala-galanya. Dia menjerit nama saya sekuat hati, mendesak saya menyerahkan buku bank yang berisi 50.000. Buku bank itu adalah satu-satunya harta pusaka yang ditinggalkan oleh arwah ibu saya, seorang wanita miskin yang menghabiskan seluruh hidupnya bekerja di kilang jahit. Suami saya berkata dia perlu melangsaikan hutang judi yang boleh meragut nyawanya. Hati saya terasa bagai diremuk. Saya melutut dan merayu. Saya katakan uang itu umpama nyawa saya, satu-satunya kehangatan terakhir yang ditinggalkan oleh ibu. Namun, dia tidak mengendahkannya. Rayuan saya di matanya hanyalah sikap kedekut seorang istri yang enggan membelanjakan uang untuk suaminya. Apabila saya berkeras mempertahankan buku bank itu, sisi buas dalam dirinya mula terserlah. Dia menampar pipi saya, menendang saya, dan mengheret saya keluar dari bilik seperti seekor binatang. Kesakitan apabila kepala saya terhantuk pada bucu meja tidaklah seperit mendengar pengakuan kejamnya. Perkawinan ini, cinta ini, semuanya hanyalah sebuah lakonan. Sejak awal lagi, dia mendekati saya dengan niat tersembunyi. Dia menyangka, sebagai anak tunggal yang dibesarkan oleh ibu tunggal, sudah tentu saya mempunyai harta tersembunyi yang banyak. Selama 5 tahun, dia hanya menunggu ibu saya meninggal dunia sambil melakonkan watak suami yang baik. Apabila kebenaran terbongkar, fantasinya hancur berkecai. Kemarahannya pada malam itu bukan sekadar karena hutang judi, tetapi kemarahan seorang penipu yang pelaburannya gagal. Kemarahan karena telah mensia-siakan 5 tahun dalam sebuah sandiwara tanpa sebarang keuntungan. Apabila dia menemui buku bank yang saya sorokan di ceruk almari, dia merampasnya seperti seekor binatang buas yang kelaparan. Saya coba merangkak dan memaut kakinya, tetapi yang saya dapat hanyalah satu tendangan terakhir yang membuatkan saya tidak sadarkan diri. Berapa lama saya pengsan? Apabila kesedaran saya kembali sedikit demi sedikit, yang saya rasakan bukanlah lantai yang sejuk. Sebaliknya, satu permukaan yang lembab, melekit, dan bau busuk yang meloyakan menusuk hidung saya. Hujan. Titisan hujan yang dingin jatuh tanpa belas kasihan ke atas muka dan luka-luka saya yang terkoyak. Apabila saya coba membuka mata, sekeliling saya hanyalah kegelapan, beg-beg plastik yang carik, dan sisa makanan. Saya menyadari satu hakikat yang amat dahsyat. Saya berada di dalam sebuah tong sampah besi di ujung lorong yang gelap dan kotor. Lelaki yang pernah saya banggakan sebagai suami telah merampas harta terakhir saya dan membuang istrinya yang tidak sadarkan diri ke sini seperti sampah. Dia mau saya mati secara senyap di tempat kotor ini. Dengan itu, dia boleh merampas segalanya, dan mereka cerita kononnya saya lari dari rumah mengikut lelaki lain. Ha, ha, ha. Tawa kering terkeluar dari kerongkong saya.
Air mata yang bercampur dengan bunyi hujan yang sayu bukan lagi air mata kesedihan. Ia adalah air mata yang lahir dari keputusasaan dan kemarahan yang memuncak. Saya terbaring di situ, merasakan kehangatan tubuh saya perlahan-lahan hilang. Inikah pengakhirannya? Namun, tepat pada saat saya hampir berputus asa, satu susuk tubuh kurus muncul dalam hujan. Seorang lelaki tua, seorang pekerja pembersihan alam flora yang memakai uniform oranye yang lusuh dan pudar. Dia perlahan-lahan membersihkan lorong itu sambil mendekati saya. Bunyi penyapunya yang bergeser dengan lantai simen semakin dekat. Apabila tiba berhampiran tong sampah, langkahnya terhenti. Dia perlahan-lahan mendekat. Di bawah topi yang menutupi sebahagian wajahnya, matanya yang disinari cahaya lampu jalan yang malap kelihatan tajam luar biasa. Dia memandang rendah ke arah saya. Tiada riak terkejut atau takut, hanya pandangan yang penuh dengan belas kasihan. Dia tidak menjerit atau memanggil orang. Dia meletakkan penyapunya dengan senyap, menanggalkan uniformnya yang basah lencun. Di dalamnya, tersarung sepasang sut hitam yang kemas. Apabila dia menanggalkan topinya, kelihatan rambut pendeknya yang beruban dan wajahnya yang tegas berwibawa. Dia bukan lagi seorang pekerja pembersihan yang tua dan selekeh. Aura seorang agen yang terlatih dapat dirasakan. Dia menyentuh alat dengar wireless di telinganya dan berkata dengan nada perlahan. Suaranya garau, tegas, dan penuh kuasa. Suara yang memecah kesunyian lorong dan deru hujan. Lokasi di lorong 12, Bukit Bintang, disahkan. Situasi kecemasan. Datang jemput Cik Puan. Cik Puan. Siapa Cik Puan? Pikiran saya keliru. Sebelum kesedaran saya hilang sepenuhnya ditelan kegelapan, saya samar-samar merasakan ramai orang berpakaian hitam berlari ke arah saya, dan sepasang lengan yang sasa mengangkat saya, dengan cermat ke dalam sebuah kereta mewah yang selesa. Apakah identiti sebenar saya? Adakah sandiwara kejam suami saya akan terbongkar kepada dunia? Jika Anda turut merasa marah dengan nasib saya, dan ingin tahu apa yang berlaku seterusnya, sila tekan butang suka dan langgan. Temanilah saya dalam perjalanan menuntut kembali keadilan dan maruah diri. Saya tidak tahu berapa lama saya tenggelam dalam kegelapan. Cuma sentuhan lembut dan hangat yang membaluti tubuh saya terasa begitu berbeza dengan rasa sejuk dan kotor di dalam tong sampah malam semalam. Bauan orkid yang harum menenangkan hidung saya, menghapuskan bau busuk yang menyeksakan. Perlahan-lahan saya membuka mata. Cahaya malap dari lampu kristal tidak menyilaukan. Sekeliling saya bukanlah bilik sewa saya yang sempit, tetapi sebuah ruang mewah yang tidak pernah saya impikan seumur hidup. Saya terbaring di atas katil sutera yang empuk seperti awan, dan silingnya dihiasi dengan ukiran yang halus. Setiap perabot di dalam bilik itu daripada meja solek kayu ceri, sofa baldu, hinggalah ke permaidani parsi di lantai memancarkan kemewahan tahap tertinggi. Di mana ini? Adakah saya sedang bermimpi? Atau adakah saya sudah mati, dan berada di syurga? Apabila saya coba untuk bangun, rasa sakit yang mencucuk di bahagian perut dan bahu membuatkan saya mengerang tanpa sadar. Kesakitan itu mengingatkan saya bahwa kejadian ngeri malam semalam adalah satu kenyataan. Cik Puan sudah sedar? Berehatlah dahulu. Suara yang biasa didengar tetapi tenang itu menyapa. Saya menoleh. Lelaki bersut hitam itu, yang menyamar sebagai pekerja pembersihan, berdiri di sisi katil. Di tangannya ada semangkuk bubur panas. Wajahnya yang tidak lagi terlindung di bawah topi kini jelas kelihatan. Seorang lelaki berusia dalam lingkungan 60-an, dengan raut wajah yang tegas tetapi lembut. Matanya yang tajam memancarkan gabungan rasa risau dan lega. Pak Cik siapa? Saya bertanya tergagap-gagap. Dia menjawab dengan sopan, panggil saya Pak Hamid. Cik Puan tidak sadarkan diri selama sehari suntuk. Dokter baru sahaja memeriksa Cik Puan tadi. Walaupun kecederaan agak parah, mujurlah tidak mengancam nyawa. Dengan rehat yang cukup, Cik Puan akan segera pulih. Cik Puan. Sekali lagi perkataan itu. Saya memandangnya dengan pandangan keliru. Kenapa panggil saya Cik Puan? Pak Cik salah orang agaknya. Nama saya Aina Safia, cuma seorang pekerja kilang jahit biasa. Pak Hamid mengeluh perlahan dan meletakkan mangkuk bubur di meja sisi. Saya tidak salah orang, Cik Aina. Kami telah mencari Cik Aina selama 25 tahun. 25 tahun? Saya bertambah keliru, umur saya baru sahaja 27 tahun. Pak Hamid, saya betul-betul tak faham. Macam mana Pak Cik tahu nama saya, dan kenapa Pak Cik ada di sana malam semalam?
Dan kenapa? Kenapa Pak Cik selamatkan saya? Pak Hamid memandang saya dengan mata yang penuh rasa bersalah. Itu adalah tugas saya, Cik Aina. Tugas saya adalah untuk menjaga Cik Aina dari jauh, secara senyap. Kejadian malam semalam adalah kecuaian kami. Kami telah memberi peluang kepada binatang itu untuk mencederakan Cik Aina. Maafkanlah saya. Dia menundukkan kepala. Suaranya syarat dengan penyesalan yang mendalam. Saya memandang lelaki di hadapan saya dengan termangu. Menjaga saya dari jauh? Selama 25 tahun? Semuanya sukar dipercayai. Tiba-tiba, satu memori samar terlintas di pikiran. Semasa kecil, setiap kali pulang lewat melalui lorong yang gelap, saya sering merasakan seperti ada seseorang yang mengekori. Apabila saya menoleh, tiada sesiapa, cuma ada pekerja pembersihan yang tekun menyapu jalan, atau pemilik gerai, atau pemandu taksi di selekoh jalan. Saya pikir itu semua hanya kebetulan, tetapi rupa-rupanya tidak. Selama ini, dalam kesunyian hidup saya, sentiasa ada seseorang yang memerhati dan melindungi saya secara rahasia. Tapi kenapa? Siapa yang mengarahkan Pak Hamid? Suara saya bergetar. Tan Sri, Datuk kepada Cik Aina. Datuk? Jantung saya seakan berhenti berdegup. Sejak kecil, saya adalah anak yatim. Ibu tidak pernah sekalipun bercerita tentang ayah atau keluarga sebelah ibu. Dia cuma kata mereka semua telah meninggal dunia dalam kemalangan. Saya tak ada Datuk. Dia dah lama meninggal dunia. Pak Hamid menggelengkan kepala, matanya kelihatan berkaca. Tan Sri masih hidup, Cik Aina. Tidak pernah sesaat pun Baginda berhenti mencari Cik Aina dan arwah Puan. Sekarang, Baginda sedang menunggu di tingkat bawah. Baginda ingin sekali berjumpa dengan Cik Aina, apabila keadaan Cik Aina sudah sedikit pulih. Saya terduduk kaku di atas katil. Saya tidak dapat memproses kebenaran yang datang secara tiba-tiba ini. Saya mempunyai keluarga, saya ada Datuk. Selama saya berhempas pulas meneruskan hidup, selama saya didera oleh lelaki yang saya sangka cinta sejati, Datuk telah memerhatikan saya selama puluhan tahun. Saya tidak lagi keseorangan. Tapi, kenapa ibu berbohong kepada saya? Kenapa dia meninggalkan keluarga ini dan memilih untuk hidup susah? Beribu persoalan berlegar di kepala, tetapi satu lagi kesakitan yang lebih hebat mengatasi segalanya. Yaitu, pengkhianatan Khairul Nizam. Hidup saya terimbas kembali seperti tayangan film. Hari-hari bahagia palsu yang diciptanya. Saya bertemu dengannya buat kali pertama di sebuah kafe buku lama. Ketika itu, saya adalah pelajar tahun akhir diploma rekaan fashion dan bekerja sambilan di situ untuk menampung hidup. Dia muncul dengan kemeja putihnya yang kemas. Dia tertumpahkan kopi pada baju saya, dan itu menjadi permulaan kami, seolah-olah sudah ditakdirkan. Dia memikat saya dengan penuh gairah dan romantis, katanya dia jatuh cinta dengan kesederhanaan dan keikhlasan saya. Latar belakang saya sebagai anak yatim langsung tidak menjadi masalah. Dia melukiskan masa depan tentang sebuah rumah kecil dan anak-anak kami. Saya, yang sentiasa mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, tidak mampu menolak kata-katanya yang manis. Saya mencintainya dengan segenap hati saya yang naif. Arwah ibu, yang ketika itu masih hidup, sedikit risau. Katanya, lelaki bernama Khairul itu nampak terlalu sempurna, terlalu terancang. Ibu takut saya akan terluka. Tetapi saya tidak mendengar. Saya membantah, mengatakan ibu terlalu banyak berprasangka. Perkawinan kami dilangsungkan secara kecil-kecilan tetapi meriah. Dia melutut di hadapan saya, menyarungkan cincin dan berjanji akan menjaga dan mencintai saya seumur hidup. Pada awal perkawinan, dia memang suami yang sempurna. Dia menjaga saya dengan begitu teliti. Katanya dia membuka sebuah firma arsitek kecil bersama rakan-rakan, tetapi perniagaannya sukar karena baru bermula. Tanpa sekelumit syakwasangka, saya memberikan segalanya untuk membantunya. Saya percaya sayalah wanita paling bahagia dan bertuah di dunia. Tetapi, apabila ibu jatuh sakit tenat, dia mula berubah. Dia mula cepat marah dan sering merungut tentang masalah keuangan. Selepas ibu meninggal dunia, dia kembali menjadi mesra seperti dahulu, tetapi saya dapat merasakan ada sesuatu yang berbeza. Dia lebih berminat untuk tahu sama ada ibu ada meninggalkan apa-apa untuk saya. Dan akhirnya, tragedi malam semalam berlaku. Semuanya adalah sebuah lakonan. Sebuah sandiwara yang dirancang rapi selama 5 tahun. Pengakuannya terngiang-ngiang di telinga. Sia-sia saja aku berlakon jadi suami yang baik. Rupa-rupanya, sejak awal lagi, dia mendekati saya bukan karena cinta,
Tetapi karena menyangka saya mempunyai harta pusaka yang banyak, air mata mula mengalir lagi. Tetapi kali ini, bukan air mata kelemahan, tetapi air mata kemarahan. Pak Hamid menghulurkan tuala suam. Cik Aina, yang lepas biarlah lepas. Sekarang Cik Aina perlu hidup untuk masa depan. Tan Sri dan kami semua akan sentiasa berada di sisi Cik Aina. Saya mengesat air mata dan menarik nafas dalam-dalam. Ya, yang lepas biarlah lepas. Aina Safia yang naif dan bodoh telah mati di dalam tong sampah malam semalam. Yang bangkit hari ini adalah orang yang sama sekali berbeza. Saya memandang Pak Hamid. Pandangan mata saya menjadi tegas. Saya nak jumpa Datuk. Sekarang juga. Lakonan Khairul Nizam mungkin sudah tamat, tetapi lakonan saya baru sahaja bermula. Adakah pertemuan dengan Datuk yang berkuasa ini akan dapat mengembalikan keadilan untuk saya? Dan apakah rahasia di sebalik tindakan ibu meninggalkan keluarganya? Melihat ketegasan saya, Pak Hamid mengangguk. Dia dengan cermat membantu saya bangun dan menyarungkan gaun sutera yang lembut. Badan saya masih terasa sengal, tetapi semangat dalaman saya membuatkan saya terus berdiri. Bersandar pada lengan Pak Hamid, saya keluar dari bilik yang serba mewah itu. Banglo ini terlalu besar dan gah. Setiap langkah saya di atas lantai marmer bergema dengan penuh wibawa. Di sepanjang koridor, tergantung potret-potret minyak nenek moyang. Wajah-wajah yang asing dan berkuasa. Saya merasa seperti orang asing yang tersesat ke dunia lain. Namun, ketika melintasi sebuah potret besar, langkah saya terhenti. Di dalam lukisan itu, seorang wanita muda berpakaian gaun putih bersih tersenyum lembut, matanya yang jernih dan senyumannya sama seperti senyuman dalam sekeping gambar lama yang saya simpan. Itu Puan Aisyah. Ibu Cik Aina, kata Pak Hamid perlahan, suaranya syarat dengan kenangan. Beliau seorang yang hebat, cantik, bijak, dan berhati mulia. Kerana beliaulah, rumah ini sentiasa dipenuhi dengan gelak tawa. Melihat senyuman ibu dalam lukisan itu, hati saya sebak. Mengapakah insan seperti ibu terpaksa melepaskan semua ini? Rahasia itu membuatkan tekad saya semakin membara. Pak Hamid membawa saya ke hadapan sebuah pintu kayu besar yang berukir indah. Dia mengetuk perlahan sebanyak 3 kali, dan satu suara yang garau dan berwibawa kedengaran dari dalam. Masuk, pintu terbuka. Saya melangkah masuk ke sebuah bilik bacaan yang lebih besar daripada bilik tidur saya. Satu dinding penuh dengan rak buku kayu jati yang mencecah siling, dipenuhi dengan buku-buku berjilid kulit lama. Di tengah-tengah bilik, di belakang sebuah meja yang besar, seorang lelaki tua berambut putih sedang membaca dokumen dengan postur yang tegap. Walaupun sudah berusia, auranya sangat menggerunkan. Dia mengangkat kepala apabila mendengar langkah saya. Matanya berkedut, tetapi tajam dan bijaksana. Saat pandangannya jatuh ke wajah saya, ketajaman itu hilang serta-merta, digantikan dengan emosi yang meluap-luap yang coba ditahannya. Tangannya yang memegang dokumen itu bergetar halus. Dia hanya memandang saya tanpa berkata apa-apa. Pandangannya adalah campuran kegembiraan karena bertemu semula dengan darah dagingnya, kesedihan yang mendalam, dan penyesalan yang tidak terhingga. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya hanya menundukkan kepala. Suasana di dalam bilik menjadi sangat tegang. Pak Hamid berdehem perlahan, memecah kesunyian. Tan Sri, saya dah bawa Cik Aina Safia. Barulah lelaki tua itu seakan tersedar. Dia bergegas bangun dari kerusinya, memegang tongkat berhulu perak, dan perlahan-lahan berjalan mengelilingi meja ke arah saya. Langkahnya penuh wibawa. Dia berhenti di hadapan saya. Mari sini, cucu Atuk. Biar Atuk tengok muka kau betul-betul. Suaranya serak menahan sebak. Saya melangkah ke hadapannya dengan teragak-agak. Dia mengangkat tangannya yang berbintik-bintik penuaan dan dengan getaran, membelai pipi dan rambut saya. Sama sungguh. Macam pinang dibelah dua dengan arwah Makau. Bentuk mata, hidung, tahi lalat kecil di bawah dagu. Bisiknya, matanya berkaca. Atuk yang bersalah. Atuk dah buat dosa besar pada kau dan Makau. Kerana keegoan dan kesombongan Atuk, Atuk kehilangan anak dan cucu selama 25 tahun. Atuk. Saya tidak dapat menahannya lagi. Dua perkataan itu keluar dari kerongkong saya secara semula jadi. Atuk memeluk saya erat. Pelukannya tidak kuat, tetapi sangat hangat dan menenangkan. Saya menyembamkan muka di bahunya dan menangis teresak-esak. Segala kesedihan dan kesunyian selama ini melimpah keluar menjadi air mata. Saya menangis untuk arwah ibu, dan untuk diri saya sendiri. Buat pertama kalinya,
Saya merasakan kasih sayang keluarga dan menyadari bahwa saya kini mempunyai tempat untuk bergantung. Setelah emosi kami berdua reda, Atuk mempersilakan saya duduk di sofa dan mula menceritakan kisah 25 tahun yang lalu. Keluarga Megah Holdings kami bukan sahaja kaya, tetapi juga sebuah keluarga bangsawan lama dengan peraturan dan tradisi yang ketat. Ibu saya, Aisyah, adalah anak bungsu Atuk. Dia dibesarkan dengan penuh kemewahan, tetapi berjiwa bebas. Ibu jatuh cinta dengan ayah saya, seorang pelukis miskin yang tidak dikenali. Atuk menentang keras hubungan mereka. Dia menyangka ayah saya adalah seorang penipu yang hanya mahu menumpang kekayaan keluarga megah. Atuk salah, kata Atuk dengan suara yang penuh penyesalan. Atuk coba pisahkan mereka dengan kuasa dan uang Atuk. Atuk paksa Makau pilih, sama ada keluarga atau lelaki itu, dan Makau, dia pilih cinta. Malam itu, Makau tinggalkan segalanya dan keluar dari rumah dengan sehelai sepinggang. Sebelum pergi, dia tinggalkan sepucuk surat. Katanya dia nak jalani hidup sendiri dan minta Atuk jangan cari dia. Atuk berkata dia sangat menyesal selepas ibu pergi. Dia mengarahkan orang-orangnya mencari di merata tempat, tetapi tidak berjaya. Beberapa tahun kemudian, dia mendapat berita bahwa ibu telah berkahwin dan melahirkan saya, tetapi apabila orang-orangnya tiba, ayah saya sudah pun meninggal dunia dalam kemalangan, dan ibu telah membawa saya pergi tanpa meninggalkan sebarang jejak. Atuk sangka Atuk tak akan dapat jumpa kau berdua lagi, kata Atuk, suaranya tersekat-sekat. 3 tahun lepas, Atuk dapat tahu di mana Makau berada, tapi keadaannya sudah tenat. Bila Atuk sampai di hospital, semuanya sudah terlambat. Makau dah menghembuskan nafas terakhir. Dia cuma sempat berpesan pada juru rawat untuk jaga anak tunggalnya. Yaitu kau. Barulah saya faham segalanya. Atuk sudah tahu tentang kewujudan saya sejak 3 tahun lalu. Kalau macam tuh, kenapa Atuk tak datang cari saya masa tuh? Tanya saya dengan nada sedikit terkilan. Atuk memandang saya dengan pandangan yang rumit. Sebab masa tuh, kau sedang bersiap untuk kawin dengan si Hairul Nizam tuh. Orang Atuk siasat, dia nampak macam lelaki yang baik dan betul-betul sayangkan kau. Kau nampak sangat bahagia, jadi Atuk teragak-agak. Atuk takut kemunculan Atuk secara tiba-tiba akan rosakan hidup kau. Atuk juga takut kau tak akan terima Atuk, yang secara tak langsung dah sebabkan tragedi Makau. Jadi Atuk putuskan untuk undur selangkah, perhatikan kau dari jauh dan tunggu masa yang sesuai. Kini semuanya masuk akal. Keraguan dan rasa bersalah Atuk secara tidak sengaja telah memberi peluang kepada Hairul Nizam untuk menipu saya. Tetapi saya tidak menyalahkan Atuk, saya faham dilemanya. Tapi yang Atuk tak tahu, sambung Atuk, suaranya menjadi dingin karena marah, dan matanya membara. Binatang tuh berlakon dari awal sampai akhir. Dia tipu kita semua. Atuk salah, kata Atuk dengan suara yang penuh penyesalan. Atuk coba pisahkan mereka dengan kuasa dan uang Atuk. Atuk paksa Makau pilih, sama ada keluarga atau lelaki itu, dan Makau, dia pilih cinta. Malam itu, Makau tinggalkan segalanya dan keluar dari rumah dengan sehelai sepinggang. Sebelum pergi, dia tinggalkan sepucuk surat. Katanya dia nak jalani hidup sendiri dan minta Atuk jangan cari dia. Atuk berkata dia sangat menyesal selepas ibu pergi. Satu taufan besar akan melanda keluarga Hairul Nizam. Mampukah mereka menahan kemurkaan ini? Dan saya, yang dahulunya mangsa, apakah peranan yang akan saya mainkan dalam drama pembalasan dendam ini? Perbualan dengan Atuk melegakan segala beban di hati saya. Kesakitan sebagai anak yatim, rasa bersalah atas kematian ibu, dan ketidakpastian masa depan, semuanya terlerai. Saya bukan lagi kiambang yang hanyut tanpa arah. Saya mempunyai akar, keluarga, dan yang paling penting, sokongan padu untuk memulakan pertarungan ini. Namun, ketika saya pikir saya boleh bertenang, Pak Hamid masuk ke bilik bacaan dengan wajah yang serius. Tan Sri, Cik Aina, ada perkara yang tuan berdua perlu tahu. Dia meletakkan sebuah fail nipis di atas meja. Ini adalah laporan siasatan awal mengenai latar belakang Hairul Nizam. Atuk mengecilkan matanya, memberi isyarat agar Pak Hamid teruskan. Pak Hamid berdehem dan berkata, Tan Sri, menurut maklumat yang kami kumpul, Hairul Nizam bukanlah seorang arsitek gagal seperti yang dia katakan kepada Cik Aina. Syarikatnya, arsitek wawasan biru, sebenarnya adalah sebuah syarikat hantu yang ditubuhkan untuk pengubahan uang haram, dan sumber dana itu datang dari. Pak Hamid berhenti seketika dan memandang saya dengan rasa bersalah. Dari mana sumbernya? Desak Atuk tidak sabar. Dia berani-berani derakau, satu-satunya pewaris darah daging keluarga megah. Dosa dia tak boleh dimaafkan.
Atuk mengetuk lantai perlahan dengan tongkatnya. Aina, jangan risau. Atuk tak akan biarkan dia dan seluruh keluarganya hidup senang. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Atuk akan pastikan mereka bayar harga yang paling mahal untuk perbuatan mereka. Kata-kata Atuk bukan sekadar janji. Ia adalah pengisi tiharan perang dari sebuah empayar yang gagah. Wanita yang saya pikir, walaupun kadang-kadang cerewet, bukanlah orang jahat. Rupa-rupanya dia bukanlah orang yang sembarangan. Teruskan, perintah Atuk. Zainab Bina milik Puan Zainab telah memenangi banyak proyek kerajaan berskala kecil secara tidak normal dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini. Kami Syak Khairul Nizam menggunakan rangkaian gelapnya untuk menekan syarikat pesaing agar syarikat ibunya menang tender. Tan Sri, kebanyakannya datang dari kegiatan judi haram dan ahlong. Tetapi yang lebih penting, kami dapati syarikatnya mempunyai hubungan rapat dengan sebuah syarikat pembinaan bernama Zainab Binas DN, BHD. Dan pengarah Zainab Bina tidak lain dan tidak bukan ialah Ibu Khairul Nizam, Puan Zainab. Jantung saya terasa bagai jatuh ke perut, Puan Zainab. Ibu mertua yang selama ini saya sangka hanyalah seorang suri rumah biasa. Dengan siapa sebenarnya saya tinggal selama 5 tahun ini? Uang hasil titik pelu saya telah digunakan untuk membesarkan ular sawah, untuk membiayai jenayah kotor mereka. Tetapi itu belum semuanya. Pak Hamid menyambung, dan kata-katanya yang seterusnya memberikan tamparan hebat kepada saya. Dalam siasatan kami menemui satu lagi fakta yang menyedihkan. Mengenai buku Bank RM Haibuluh Ribu peninggalan arwah Ibu Cik Aina. Saya menahan nafas. Khairul Nizam tidak menggunakan uang itu untuk membayar hutang judi. Jadi, apa yang dia buat dengan uang itu? Suara saya bergetar. Dia menggunakan kesemua uang itu untuk membayar deposit sebuah kondominium mewah di Monkiara. Kondominium itu didaftarkan atas nama adiknya, Kamal, dan kini Kamal tinggal di situ bersama seorang wanita muda. Menurut jiran-jiran, wanita itu sedang mengandung dan sering memanggil Khairul Nizam sayang. Prang, cawan teh di tangan saya jatuh ke lantai dan pecah berkecai. Seperti hati saya sekarang. Curang. Dia bukan sahaja seorang penipu dan penjenayah, tetapi juga seorang pengkhianat. Dia mempunyai wanita lain di luar, malah mereka bakal menimang anak. Gelak tawa bahagia saya, hidangan ringkas yang saya masak dengan penuh kasih sayang, malam-malam yang saya habiskan di hadapan mesin jahit deminya, semua ini hanyalah bahan jenaka di matanya. Dia menggunakan pengorbanan saya sebagai batu loncatan untuk membina keluarga barunya dengan wanita lain. Kemarahan yang meluap-luap membakar diri saya. Kemarahan itu menelan segala kesakitan dan ketakutan. Saya sudah terlalu banyak menangis. Saya tidak akan menitiskan walau setitik air mata lagi. Air mata itu akan saya tukarkan menjadi racun, untuk menghakis dan memusnahkan semua yang berani memijak hidup saya. Saya mengangkat kepala memandang Atuk dan Pak Hamid. Mata saya tidak lagi memancarkan kelemahan seorang mangsa, tetapi kedinginan seorang pemburu. Pak Hamid, saya nak tahu segalanya tentang keluarga itu, tentang perempuan itu juga. Kumpulkan semua bukti kegiatan haram mereka. Bukti yang tidak boleh mereka sangkal sama sekali. Atuk memandang saya. Matanya tidak menunjukkan bantahan, sebaliknya sokongan mutlak. Dia mengangguk kepada Pak Hamid. Gunakan semua sumber yang kita ada. Aku nak tengok seluruh keluarga itu melutut di hadapan undang-undang, di hadapan cucu aku. Lakonan ini perlu mencapai kemuncaknya. Dan kali ini, saya bukan lagi pelakon, tetapi pengarah. Pengarah yang akan memberikan pengakhiran yang paling tragis kepada mereka yang pernah memandang rendah pada saya. Tetapi, bagaimana saya boleh mendekati mereka semula sedangkan mereka pikir saya sudah mati atau hilang? Satu rancangan yang berani dan berbahaya mula terbentuk di kepala saya. Saya akan kembali, tetapi bukan lagi sebagai Aina Safia. Selepas mengetahui segala kebenaran, saya mengurung diri di dalam bilik selama sehari suntuk. Tidak makan, tidak minum, hanya duduk di tepi tingkap memandang taman yang menghijau dengan pandangan kosong. Pikiran saya berkecamuk. Bayangan Khairul Nizam yang bahagia di sisi wanita lain dan anak mereka yang bakal lahir menusuk hati saya seperti pisau. Pengkhianatan ini terlalu kejam. Saya coba mencari walau satu kenangan indah tentangnya selama 5 tahun ini, walau secebis cahaya samar, tetapi sia-sia. Semuanya adalah dusta, sebuah lakonan yang dirancang rapi. Saya hanyalah boneka di tangannya, dipergunakan dan dibuang begitu sahaja apabila tidak lagi bernilai. Kemarahan membuak-buak, kemudian digantikan dengan rasa tidak berdaya. Mereka adalah sindiket jenayah yang licik dan kejam. Saya pula,
selain daripada status sebagai cucu keluarga megah yang baru saya ketahui, tidak mempunyai apa-apa. Mampukah saya menentang mereka? Ketika saya tenggelam dalam keputusasaan, Atuk masuk ke bilik. Tanpa berkata apa-apa, dia meletakkan sebuah kotak kayu berukir di atas meja. Barang-barang peninggalan Makau. Atuk rasa dah tiba masanya kau tahu siapa Makau yang sebenarnya. Dengan rasa ingin tahu, saya membuka kotak itu. Di dalamnya bukanlah barang kemas atau uang, tetapi segulung surat yang telah pudar warnanya dan sebuah diari bersampul kulit coklat gelap. Saya mengambil diari itu. Tulisan tangan ibu yang lembut dan kemas menyapa pandangan saya. Untuk anakku yang dikasihi, Aina Safia. Apabila kau membaca tulisan ini, mungkin ibu sudah tiada lagi di dunia ini, tapi ketahuilah, hati ibu sentiasa bersamamu setiap saat. Saya menyelak helaian demi helaian. Diari itu adalah aliran kenangan yang merangkumi seluruh hidup ibu. Dari zaman gadis Sunti yang hidup dalam kemewahan, sehinggalah saat dia memutuskan untuk meninggalkan segalanya demi cinta. Ibu menulis tentang kepedihan karena terpaksa mengingkari kehendak Atuk dan kesukaran awal mengharungi hidup seorang diri. Tetapi tiada sepatah pun kata-kata rumutan. Yang ada hanyalah cinta yang tidak terhingga untuk ayah dan saya. Akhirnya, saya sampai ke bahagian yang ditulis selepas ayah meninggal dunia. Bahagian yang menjelaskan segalanya. Ayahmu tidak mati dalam kemalangan biasa, sayang. Ia adalah satu pembunuhan terancang. Ayahmu secara tidak sengaja telah mengetahui rahasia kotor salah seorang rakan kongsi perniagaannya, seorang yang terlibat dalam dunia gelap. Dia coba untuk melaporkannya, tetapi sudah terlambat. Mereka bertindak dahulu dan menjadikannya kelihatan seperti kemalangan. Ibu nampak segalanya, tapi ibu tak boleh buat apa-apa. Ibu tahu, saat ibu tampil sebagai saksi, mereka tak akan biarkan kau dan ibu hidup. Kau masih terlalu kecil, Aina. Ibu tak sanggup bahayakan kau, jadi ibu terpaksa memilih. Untuk melindungi kau, untuk pastikan kau dapat membesar seperti kanak-kanak lain, ibu pilih untuk tinggalkan segalanya, lari dan hidup dalam kemiskinan dan persembunyian. Saya terkaku. Diari itu terlepas dari tangan saya. Jadi begitu rupanya, ibu bukanlah wanita lemah yang lari dari kenyataan. Dia adalah seorang ibu yang hebat, yang sanggup berkorban segalanya dan menanggung hidup dalam kehinaan dan kekurangan demi melindungi anak kecilnya. Kebenaran ini membuatkan seluruh tubuh saya menggigil. Ia menghalau semua kelemahan dan ketakutan dalam diri saya. Ibu telah berjuang seorang diri menentang kuasa gelap yang beratus kali lebih menakutkan daripada keluarga Khairul Nizam. Jadi apa yang saya tidak boleh lakukan? Darah ibu, darah keluarga megah yang kental, mengalir dalam urat saya. Saya membaca helaian terakhir diari itu. Aina, anakku, ibu tahu kau seorang anak yang kuat. Janji pada ibu, walau sesukar manapun hidup nanti, jangan sesekali kau rebah. Kau mesti terus hidup, bukan hanya untuk diri kau, tapi untuk ibu dan ayah juga. Harta pusaka terbesar yang ibu tinggalkan untuk kau bukanlah uang, tetapi semangat dan keberanian. Dengan itu, harungilah segala badai dan carilah kebahagiaan sejati dalam hidupmu. Ibu sayang kamu, anakku. Saya menutup diari itu. Air mata mengalir lagi, tetapi kali ini bukan air mata kesakitan. Saya merasakan satu kekuatan luar biasa yang belum pernah saya rasai sebelum ini, bersama dengan rasa terharu. Pusaka ibu. Ya, ibu telah meninggalkan harta pusaka yang tidak ternilai untuk saya. Saya tidak akan mengecewakannya. Saya melihat keluar tingkap, fajar mula menyingsing, hari baru bermula. Aina Safia yang semalam benar-benar telah mati, yang lahir semula hari ini adalah seekor burung phoenix yang bangkit dari abu kepalsuan dan pengkhianatan, dengan pusaka ibunya tersemat di dada. Saya bangun dan berdiri di hadapan cermin. Wanita di dalam cermin itu kelihatan lesu dengan mata yang cengkung dan wajah yang pucat. Tetapi jauh di dalam matanya, ada api yang tidak akan pernah padam. Pertarungan ini bukan lagi sekadar untuk menuntut keadilan bagi diri saya. Saya juga perlu menuntut keadilan untuk kedua ibu bapak saya. Khairul Nizam dan keluarganya hanyalah bidak catur. Dalang di sebalik semua ini, lelaki yang telah menyebabkan kematian ayah saya dahulu, pasti akan saya heret ke muka pengadilan. Keesokan harinya, saya turun ke bawah sebagai orang yang sama sekali berbeza. Tiada lagi wajah sedih atau mata yang sembab. Sebaliknya, satu ketenangan yang dingin menyelubungi saya. Atuk dan Pak Hamid sedang menunggu saya di ruang makan. Mereka seolah-olah dapat merasakan perubahan saya. Selamat pagi, Atuk, Pak Hamid. Suara saya jelas dan tegas. Atuk memandang saya dengan riak terkejut bercampur puas. Ya,
mari sarapan. Nampak berseri pagi nih. Sarapan berlangsung dalam diam. Hanya selepas semua pekerja beredar barulah saya membuka mulut. Atuk, Aina dah buat keputusan. Aina tak akan bersembunyi lagi. Aina akan berdepan dengan mereka dan rampas balik semua yang sepatutnya jadi milik Aina. Atuk mengangguk. Atuk dah agak. Apa yang Atuk boleh bantu? Aina perlukan satu penyamaran yang sempurna. Aina tak boleh kembali dengan rupa Aina yang sekarang. Khairul dan keluarganya tak akan percaya. Aina perlukan satu identiti baru, satu penyamaran yang sempurna untuk dekati mereka tanpa siakwasangka. Atuk tersenyum penuh wibawa. Itu senang. Kau nak jadi siapa? Saya berpikir sejenak, kemudian menjawab. Seorang pelabur ekspatriat dari Amerika. Kaya, sophisticated dan sedang mencari peluang pelaburan dalam bidang hartanah dan pembinaan di Malaysia. Idea yang bagus, Atuk mengangguk. Mereka tak akan sangka pekerja kilang jahit yang selekeh itu akan muncul sebagai seekor angsa putih. Serahkan pada Atuk. Dalam masa seminggu, Atuk akan siapkan segalanya untuk kau kad pengenalan, paspor, akaun bank, semuanya atas nama baru, Helena. Maka, bermulalah proyek kebangkitan burung Phoenix saya. Pakar-pakar terbaik dalam setiap bidang dijemput ke banglo ini. Penggaya rambut paling terkenal di Kuala Lumpur memotong rambut hitam panjang saya yang ketinggalan zaman dan menggayakannya menjadi potongan bob cut berwarna ash brown yang menyerlahkan bentuk muka saya. Juru solek mengajar saya segala-galanya, dari solekan natural untuk harian sehinggalah gaya glamor dan menggoda untuk majelis kerayan. Penata gaya mengisi almari pakaian saya dengan jenama-jenama mewah seperti Chanel, Dior, dan Gucci. Kasut tumit tinggi yang dahulu saya tidak berani impikan, kini menjadi sebahagian daripada diri saya. Bukan sahaja perubahan luaran, Atuk turut memanggil pakar perniagaan dan komunikasi untuk mengajar saya. Saya belajar cara berjalan dan bercakap seperti seorang ahli perniagaan wanita yang berjaya. Pasaran saham, istilah keuangan, teknik rundingan perniagaan saya menyerap semua ilmu itu seperti span yang dahaga. Kesakitan dan dendam menjadi pendorong yang luar biasa. Setiap malam, saya membaca semula diari ibu. Kisah dan semangatnya memberikan saya kekuatan tambahan. Saya bukan belajar untuk diri saya sahaja. Saya sedang menyambung perjalanan yang tidak sempat ibu selesaikan. 2 minggu kemudian, saya tidak mengenali diri saya sendiri di dalam cermin. Wanita di dalam cermin itu bukan lagi Aina Safia yang lemah dan penurut. Dia adalah Helena cantik, yakin, bijak, dan memancarkan aura dingin yang berkelas. Saya sudah bersedia untuk kembali, sementara itu, Pak Hamid dan pasukannya tidak berehat. Mereka telah mengenal pasti tempat tinggal Khairul sekarang. Selepas membuang saya ke dalam tong sampah, dia tidak kembali ke pangsapuri kami karena takut disiasat polis. Dia telah berpindah ke kondominium mewah yang dibelinya dengan uang ibu saya, dan tinggal bersama perempuan itu. Keluarganya, Puan Zainab dan Kamal, turut berpindah dan tinggal bersama di situ. Mereka sedang menikmati kehidupan mewah di atas penderitaan saya. Pak Hamid berjaya memasang alat perakam di kondominium itu. Setiap hari, saya mendengar rakaman perbualan mereka. Saya mendengar bagaimana mereka berbincang untuk membersihkan uang Rm50.000 itu. Saya mendengar Khairul berbisik manis kepada perempuan itu, berjanji akan mengahwininya selepas semuanya selesai. Saya mendengar Puan Zainab memaki hamun saya, mengatakan saya perempuan sial yang patut mati. Setiap perkataan mereka menyemarakkan lagi api dendam dalam diri saya. Saya mengetap gigi, berjanji pada diri sendiri, bahwa hari pembalasan akan tiba. Dan akhirnya, peluang itu datang. Pak Hamid memberitahu bahwa syarikat hantu Khairul sedang mengalami masalah keuangan dan sangat memerlukan suntikan dana. Inilah masanya untuk saya muncul. Saya akan menjadi ikan paus yang tidak mungkin dilepaskannya seorang pelabur yang pemurah. Saya memeriksa penampilan saya di cermin buat kali terakhir. Sut putih Armani, cermin mata hitam Dior, dan beg tangan Hermes Birkin. Helena kini bersedia untuk naik ke pentas. Drama pembalasan dendam ini baru sahaja bermula. Saya akan membuatkan mereka membayar bukan sahaja atas apa yang telah mereka lakukan kepada saya, tetapi juga kepada kedua ibu bapa saya. Kereta Bentley putih saya meluncur masuk dengan lancar ke tempat letak kereta sebuah klub golf eksklusif di Kuala Lumpur. Disinilah ahli-ahli perniagaan bertemu dan berbincang. Menurut maklumat Pak Hamid, Khairul Nizam juga adalah ahli di sini. Dia sering datang pada setiap petang Jumat untuk menjaga rangkaiannya. Apabila saya keluar dari kereta, kasut tumit tinggi Christian Louboutin saya berdetak angkuh di atas lantai.
Saya memilih meja di kawasan luar yang menghadap ke padang latihan. Saya memesan segelas koktail dan duduk dengan santai, berpura-pura membaca majalah ekonomi berbahasa Inggris sambil memakai cermin mata hitam. Cara saya menyilangkan kaki, memegang gelas, dan pandangan dingin yang melirik sekeliling tanpa minat semuanya telah dilatih dengan teliti. Saya perlu memancarkan aura seseorang yang kaya sejak lahir, seseorang yang memandang uang sebagai sesuatu yang remeh. Seperti yang dijangka, kira-kira 30 menit kemudian, Khairul Nizam muncul. Dia bersama seorang lelaki yang kelihatan seperti ahli perniagaan pertengahan umur. Dia masih berpakaian golf berjenama dan kelihatan segak, tetapi di mata saya, penampilannya itu hanya menonjolkan lagi kebusukan hatinya. Mereka duduk tidak jauh dari meja saya. Saya masih berpura-pura tidak peduli, menyelak helaian majalah. Tetapi saya tahu kemunculan seorang wanita asing yang cantik dan kaya sebegini pasti akan menarik perhatiannya. Saya mencuri dengar perbualan mereka. Khairul coba memujuk lelaki itu untuk melabur dalam satu proyek hartanah, tetapi nampaknya tidak berjaya. Lelaki itu terus menggelengkan kepala dengan wajah serba salah. Pak Hamid memberitahu bahwa syarikat hantu Khairul sedang mengalami masalah keuangan dan sangat memerlukan suntikan dana. Inilah masanya untuk saya muncul. Saya akan menjadi ikan paus yang tidak mungkin dilepaskannya seorang pelabur yang pemurah. Saya memeriksa penampilan saya di cermin buat kali terakhir. Sut putih Armani, cermin mata hitam Dior, dan beg tangan Hermes Birkin. Helena kini bersedia untuk naik ke pentas. Drama pembalasan dendam ini baru saja bermula. Sebaliknya, saya dengan selamba mengeluarkan kad kredit hitam dan menghulurkannya. Tak apa, beg ini saya boleh uruskan. Yang ini, guna untuk beli telepon baru. Telepon awak nampak usang. Saya berkata dengan suara yang dingin tetapi pemurah, pekerja itu dan orang sekeliling tergamam. Beg Hermes berharga puluhan ribu ringgit rosak, tetapi saya begitu tenang. Mata Khairul Nizam, yang memerhatikan semua ini, bersinar dengan ketamakan. Tidak lama kemudian, lelaki itu menerima panggilan telepon dan beredar, meninggalkan Khairul seorang diri dengan wajah kecewa. Inilah masanya. Saya memberi isyarat kepada seorang pekerja yang telah diupah oleh Pak Hamid. Dia datang dan dengan sengaja menumpahkan koktail ke atas beg Hermes saya. Oh, maafkan saya, Puan, maafkan saya. Dia kelam kabut mengelapnya dengan tuala, tetapi sudah terlambat. Beg putih itu kini mempunyai tompokan besar. Saya langsung tidak marah. Puan orang luar ke? Kenapa? Jawab saya acuh tak acuh. Maaf kalau saya terlalu tiba-tiba. Dia tidak berputus asa. Cuma aura Puan sangat mengagumkan. Sebagai tanda minta maaf atas kekecohan tadi, boleh saya belanja Puan minum? Saya berdiam diri, berpura-pura berpikir. Saya tahu ikan sudah mula memakan umpan. Baiklah. Tapi saya tak ada banyak masa. Kami duduk, dan dia mula mempamerkan kepetahannya bercakap. Dia bertanya tentang kerja saya, tentang kehidupan saya di Amerika. Saya menjawab sepatah-sepatah, mewujudkan suasana misteri dan tidak dapat dijangka. Saya memperkenalkan diri sebagai Helena dan memberitahunya saya baru pulang untuk mencari peluang pelaburan. Mendengar perkataan pelaburan, mata Khairul bersinar lagi. Dia mula bercakap dengan penuh semangat tentang proyeknya dan potensi pasaran hartanah Malaysia. Dia melukiskan masa depan yang indah untuk memikat saya. Saya hanya mendengar, sesekali tersenyum sinis. Dia terpikat bukan dengan kecantikan saya, tetapi dengan kekayaan dan aura saya yang luar biasa. Dia segera datang dengan senyuman yang difikirkannya paling menawan. Selamat petang. Saya Khairul Nizam, seorang arsitek. Saya ternampak kejadian tadi. Puan seorang yang sangat pemurah. Saya mengangkat kepala dan memandangnya dari sebalik cermin mata hitam. Pandangan saya dingin dan tanpa emosi. Ada apa? Sikap angkuh saya nampaknya lebih merangsang egonya. Oh, tak ada apa, cuma nak berkenalan. Lelaki yang berkebolehan tak akan biarkan syarikatnya ada masalah aliran tunai. Kata-kata saya tepat mengenai egonya. Wajahnya sedikit merah. Dia tergesa-gesa membela diri. Bukan saya tak berkebolehan, cuma nasib kurang baik, dan kekurangan rakan kongsi strategik yang berwawasan. Dia memandang tepat ke mata saya dengan pandangan yang penuh makna. Mungkin rakan kongsi itu sedang duduk di hadapan saya sekarang. Saya ketawa. Ketawa kecil, tetapi penuh dengan ejekan. Yakinnya awak, encik Khairul. Tak ada makan tengah hari yang percuma di dunia ini. Saya bangun dari kerusi. Perbualan hari ini agak menarik. Ini kad saya.
Kalau awak ada proyek yang betul-betul bernilai, hubungi setiausaha saya. Tapi saya beritahu awal-awal, saya cuma bekerja dengan yang terbaik. Saya meletakkan kad nama bersalut emas itu di atas meja dan berpaling. Chairul Nizam ditinggalkan di situ, dilanda rasa kecewa dan terhina, tetapi lebih daripada itu, harapan dan ketamakan yang meluap-luap. Dia tidak akan melepaskan mangsa yang gemuk seperti saya. Lakonan pertama berjaya dengan sempurna. Saya telah menanam benih cita-cita di dalam hatinya. Kini, saya hanya perlu menunggu benih itu bercambah, dan dia berjalan sendiri masuk ke dalam perangkap yang telah saya pasang. Seperti yang saya jangkakan, 2 hari kemudian, setiausaha saya menerima panggilan daripada Chairul Nizam. Katanya, dia merayu-rayu untuk diberi peluang menerangkan proyek barunya yang penuh cita-cita. Saya tidak terus bersetuju untuk berjumpa. Saya mengarahkannya menghantar keseluruhan kertas cadangan proyek melalui email terlebih dahulu. Saya mahu menanam imei bahwa saya seorang pelabur yang sibuk, cerewet, dan tidak mudah diyakinkan. Saya perlu membuatkannya terdesak untuk mendapatkan perhatian saya. Kertas cadangan yang dihantarnya adalah satu pelan pembinaan resort mewah di pesisir pantai Langkawi. Saya harus akui, Chairul Nizam bukanlah seorang yang tidak cekap sepenuhnya. Cadangan itu sangat profesional, dan reka bentuknya juga mengagumkan. Tetapi saya tahu, dengan keadaan keuangannya sekarang, ini hanyalah angan-angan kosong. Dia memerlukan dana yang sangat besar untuk menjadikannya kenyataan. Saya membiarkannya menunggu 2 hari lagi sebelum bersetuju untuk bertemu. Pertemuan itu diadakan di pejabat saya, sebuah pejabat maya yang disewa dan dihias oleh atuk di sebuah bangunan paling mewah di tengah-tengah KLCC. Setiausaha yang cantik, komputer Apple terkini, lukisan abstrak di dinding semuanya diatur rapi untuk mewujudkan suasana kerja yang profesional dan mewah. Chairul Nizam masuk dengan sut terbaiknya, rambut disisir rapi, dan memegang sebuah veil tebal. Dia kelihatan sedikit terpegun dengan kemewahan pejabat saya. "Selamat pagi, Cik Helena. Terima kasih karena sudi meluangkan masa." Saya hanya mengangguk, mengekalkan jarak kuasa, dan memberi isyarat supaya dia duduk di kerusi hadapan saya. "Awak ada 30 menit, kata saya dengan dingin, tanpa mengalihkan pandangan dari skrin komputer. Chairul memulakan pembentangannya. Dia menggunakan segala kata-kata indah untuk menggambarkan proyeknya, bercakap dengan penuh semangat. Saya hanya mendengar dalam diam, sesekali mengangguk atau mengangkat kening seolah-olah ragu-ragu. Selepas pembentangannya tamat, saya bersandar di kerusi dan menyilangkan tangan. "Proyek ini nampaknya ada potensi. Tapi kenapa saya perlu labur pada awak?" Dia nampaknya sudah menjangka soalan ini. "Karena ini adalah peluang yang menjamin pulangan berpuluh kali ganda, Cik Helena. Dengan lokasi terbaik dan reka bentuk yang unik, resort ini pasti akan menjadi mercu tanda baru di Langkawi. Tambahan pula, saya ada semua kenalan untuk dapatkan kelulusan pembinaan dengan cepat. Satu-satunya masalah ialah dana. Berapa banyak yang awak perlukan?" Saya bertanya terus terang. Untuk fase awal, kira-kira 2 juta ringgit, katanya sedikit teragak-agak. "Bukan jumlah yang kecil." Saya ketawa. 2 juta? Awak ingat saya nih mesin cetak duit? Macam mana saya nak percayakan syarikat yang tak bernama macam awak dengan jumlah sebanyak tuh? Saya faham kebimbangan Cik Helena. Dia cepat-cepat coba meyakinkan saya. Tapi saya boleh janji dengan nama baik saya. Saya tak akan kecewakan Cik Helena. "Nama baik?" Saya mengejek. "Berapa harga nama baik awak tuh?" Kata-kata saya membuatkannya terdiam. Dia tidak menyangka saya akan bersikap terus terang dan biadab begini. Wajahnya merah padam, jelas kelihatan gelisah. Merasakan masanya telah tiba, saya melemparkan umpan seterusnya. Saya mengeluh, berpura-pura sedang berpikir. "Baiklah, saya tak nak terlalu berkira. Saya nampak sedikit semangat dalam diri awak. Saya bagi awak satu peluang." Mata Chairul bersinar. "Tapi bukan 2 juta. Kita mulai dengan jumlah ujian yang kecil. 200.000. Kalau awak boleh mulakan proyek ini dengan efektif dalam masa 3 bulan dan buktikan kebolehan awak dengan 200.000 nih, kita boleh bincang lagi." 200.000? Dia kelihatan sedikit kecewa, tetapi cepat-cepat mengangguk. Ya, 200.000 pun boleh. Saya janji tak akan kecewakan Cik Helena. Tapi ada syarat." Suara saya menjadi tegas. "Saya tak suka urusan kertas kerja yang rumit. Saya nak semua urusan dibuat dengan cepat. Saya tak akan buat pindahan bank. Hujung minggu nih, datang ke rumah saya untuk ambil tunai. Dan pastikan, datang seorang diri.
Permintaan saya agak aneh, tetapi bagi Khairul Nizam pada masa itu, ia kedengaran logik. Seorang ekspatriat kaya yang pelik, seorang wanita yang gemar urus niaga rahasia. Tambahan pula, godaan 200.000 tunai terlalu besar, dia mengangguk tanpa teragak-agak. Baik, Cik Helena, semuanya akan dibuat mengikut kehendak Cik Helena. Dia keluar dari pejabat saya dengan perasaan seolah-olah berjalan di atas awan. Dia pasti menyangka telah berjaya memancing seorang wanita kaya yang naif dan bakal mengaut keuntungan besar. Tanpa dia sadari, dialah ikan yang telah termakan umpan dan sedang perlahan-lahan berenang masuk ke dalam jaring yang telah saya pasang. Hujung minggu ini, di Banglo Atuk, sebuah lakonan yang lebih besar akan dipentaskan. Dan dalam lakonan itu, dia bukan lagi seorang arsitek yang cekap, tetapi seorang penjenayah yang bakal dihadapkan ke muka pengadilan. Beberapa hari sebelum hari yang dijanjikan, Khairul Nizam tidak henti-henti menelepon setiausaha saya untuk mengesahkan semula masa pertemuan. Sikapnya yang tidak sabar itu menunjukkan betapa dia menanti-nantikan saat itu. Uang tunai 200.000 rukasu. Jumlah yang cukup untuk membuatkan mana-mana manusia tamak tidak dapat tidur lena. Sebaliknya, saya sangat tenang. Semuanya telah diatur dengan sempurna oleh saya, Atuk, dan Pak Hamid. Hari pertemuan itu adalah pada petang Ahad. Saya sengaja memilih waktu yang paling lengang di Banglo. Atuk telah keluar bermain golf, dan semua pekerja lain telah diberi cuti. Hanya Pak Hamid dan beberapa pengawal yang menyamar sebagai tukang kebun berada di Banglo. Saya menunggunya di ruang tamu yang menghadap ke kolam renang biru. Di atas meja marmer di hadapan saya, sebuah beg bimbit hitam terbuka. Di dalamnya, penuh dengan uang kertas baru yang kemas, tetapi itu hanyalah di lapisan atas. Di bawahnya, semuanya adalah kertas kosong. Kamera-kamera mikro tersembunyi telah dipasang di seluruh ruang tamu, merakam setiap sudut. Tepat jam 4 petang, taksi yang membawa Khairul Nizam berhenti di hadapan pintu pagar utama. Dia masih berpakaian segak, tetapi ketegangan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Di tangannya, ada sebuah beg bimbit kosong untuk mengisi uang. Pak Hamid, yang berpakaian seperti seorang ketua pelayan, membuka pintu dan mempersilakannya masuk. Sebaik sahaja melangkah masuk ke ruang tamu, mata Khairul Nizam terpaku pada beg bimbit di atas meja, dan kilatan tamak yang tidak dapat disembunyikan terpancar di matanya. Dia cepat-cepat kembali bersikap sopan dan menunduk hormat kepada saya. Cik Helena, saya datang tepat pada masanya. Duduklah, kata saya dengan suara yang masih dingin. Dia duduk di kerusi hadapan, tetapi matanya tidak lepas dari beg uang itu. Awak seorang yang menepati masa. Saya suka bekerja dengan orang macam tuh, kata saya sambil mengacau kopi. Ya, dalam perniagaan, kepercayaan adalah yang paling utama, jawabnya dengan nada membodek. Cukuplah. Tak perlu cakap banyak, saya menolak beg uang itu ke arahnya. 200.000, seperti yang dijanjikan. Kira, belum sempat saya habis bercakap, dia terus membuka begnya dan mula memindahkan uang dari beg saya. Tangannya bergetar sedikit kerana teruja. Dia mengira dengan pantas, tetapi hanya memeriksa uang kertas di lapisan atas tanpa melihat ke bawah. Ketamakan telah membutakan matanya. Apabila begnya penuh, dia tersenyum puas dan menutupnya. Tepat, terima kasih atas kepercayaan Cik Helena. Saya janji tak akan kecewakan. Saya harap begitu, kata saya sambil menghirup kopi. Tapi sebelum awak pergi, saya ada satu hadiah kecil untuk awak. Hadiah? Tanyanya terkejut. Di dalamnya, penuh dengan uang kertas baru yang kemas, tetapi itu hanyalah di lapisan atas. Di bawahnya, semuanya adalah kertas kosong. Kamera-kamera mikro tersembunyi telah dipasang di seluruh ruang tamu, merakam setiap sudut. Tepat jam 4 petang, taksi yang membawa Khairul Nizam berhenti di hadapan pintu pagar utama. Dia masih berpakaian segak, tetapi ketegangan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Di tangannya, ada sebuah beg bimbit kosong untuk mengisi uang. Dia merenung kedua-dua barang itu, kemudian memandang saya dengan mata yang penuh kejutan dan tidak percaya. Dia mula menyadari ada sesuatu yang tidak kena. Kenapa? Kenapa barang ini ada pada Cik Helena? Tanyanya tergagap-gagap. Saya perlahan-lahan menanggalkan cermin mata hitam saya dan memandang tepat ke matanya. Bukan lagi dengan suara angku Helena, tetapi dengan suara Aina Safia yang biasa didengarinya. Saya memberi isyarat kepada Pak Hamid. Pak Hamid datang membawa sebuah kotak baldu merah dan meletakkannya di hadapan Khairul Nizam, hadiah kecil sebagai tanda kenangan pertemuan pertama kita. Bukalah, saya berkata. Khairul membuka kotak itu dengan rasa ingin tahu.
Di atas lapisan sutra putih, bukanlah jam tangan mahal atau pen berjenama, tetapi sebuah buku bank lama dan seutas rantai perak dengan loket berbentuk kasut bayi. Wajah Khairul Nizam serta-merta berubah, senyumannya membeku. Aina Safia yang naif dan bodoh tuh dah mati dalam tong sampah malam tuh. Yang berdiri depan kau sekarang nih ialah orang yang sama sekali berbeza, yang datang untuk tuntut balik semua yang kau dah rampas. Dia terundur beberapa langkah. Wajahnya pucat seperti kertas. Dia memandang saya, kemudian memandang Pak Hamid yang berdiri tegak di sudut bilik, dan kemudian memandang tukang-tukang kebun yang senyap-senyap menghampiri, menghalang semua jalan keluar. Dia akhirnya sadar ini bukanlah satu urus niaga, tetapi satu perangkap. Kau, perangkap aku, jeritnya. Ketakutan telah melumpuhkan segala kewarasannya. Kau, dan orang tua nih. Siapa kau orang sebenarnya? Siapa aku tak penting, suara saya menjadi lebih kuat. Yang penting ialah hari ini, semua lakonan aku dah sampai ke penghujungnya. Saya mencapai alat kawalan jauh di atas meja dan menekannya. Skrin televisyen besar di dinding menyala, memaparkan satu video yang sangat dikenali. Ia adalah rekaman CCTV dari ruang tamu rumah kami. Semua adegan pada malam nahas itu bagaimana dia memukul dan mendera saya tanpa belas kasihan terakam dengan jelas. Kualiti gambarnya tajam, dan setiap kata-kata makian dan sumpahnya direkam tanpa tertinggal. Khairul Nizam menggigil melihat skrin itu. Selepas video itu tamat, skrin bertukar kepada bukti-bukti lain. Rekod transaksi bank uang yang diselewengkannya, gambar-gambar dia berdua-duaan dengan perempuan simpanannya, dan dokumen-dokumen berkaitan pengubahan uang haram syarikat hantunya. Ada apa-apa lagi nak cakap? Saya bertanya dengan suara sedingin ais. Dengan semua bukti nih, dan uang tunai yang baru kau terima nih, kau akan mereput dalam penjara. Khairul Nizam terduduk di lantai, memegang kepalanya. Dia hancur sepenuhnya. Segala perhitungan dan kelicikannya kini tidak berguna lagi. Dia telah berjalan masuk ke dalam perangkap maut dengan kakinya sendiri. Tetapi saya tahu, ini belum berakhir. Dalang di sebaliknya, mereka yang bersubahat dengannya, perlu diheret ke muka pengadilan juga. Melihat keadaan Khairul Nizam yang menyedihkan, melutut di lantai, saya tidak merasakan walau sedikit pun simpati. Lelaki ini, demi ketamakannya, sanggup memijak ikatan perkawinan dan nyawa orang lain. Pengakhiran sebegini adalah setimpal. Tetapi matlamat saya bukan sekadar untuk menangkapnya. Dia hanyalah seekor bidak. Dalang sebenar, mereka yang membantunya, masih bebas di luar sana. Bangun. Partini belum tamat, perintah saya. Khairul Nizam memandang saya dengan mata yang hanya tinggal ketakutan dan keputusasaan. Dia coba merangkak dan memegang kaki saya untuk merayu, tetapi dihalang oleh pengawal. Aina, abang salah, abang betul-betul salah. Tolonglah maafkan abang kali ini saja, dia teresak-esak, menitiskan air mata buaya. Saya ketawa sinis. Maaf, berani kau sebut perkataan tuh? Masa kau pukul aku, buang aku dalam tong sampah? Kau ada fikir pasal maaf? Masa kau guna duit mak aku untuk bela perempuan lain? Kau ada ingat pasal maaf? Saya mendekatinya, memandang tepat ke dalam matanya yang ketakutan. Aku bagi kau peluang terakhir untuk kurangkan hukuman kau. Satu-satunya peluang untuk dapatkan belas kasihan mahkamah. Kilatan harapan terpancar di matanya. Apa? Apa yang perlu abang buat? Bongkarkan semuanya. Beritahu aku semua orang yang terlibat dalam rancangan ini. Mak kau, adik kau, dan perempuan tuh. Macam mana mereka bantu kau? Apa yang mereka tahu? Beritahu semuanya tanpa tertinggal satu pun. Tak boleh, dia menggelengkan kepala seperti orang gila. Mereka keluarga abang. Keluarga? Saya menyoal dengan nada menyindir. Keluarga yang berpakat untuk rampas harta menantu dan kakak ipar? Itu kau panggil keluarga? Saya memberi isyarat kepada Pak Hamid. Pak Hamid mengeluarkan telepon bimbitnya dan memainkan satu rekaman audio. Suara ibu mertua saya, Puan Zainab, dan adiknya, Kamal kedengaran. Mereka sedang berbincang tentang bagaimana, selepas merampas buku bank saya, mereka akan memujuk saya untuk menjual rumah peninggalan ibu di kampung. Malah, mereka merancang, selepas merampas semua harta saya, untuk memasukkan saya ke hospital sakit jiwa agar mulut saya tertutup selama-lamanya. Dengar, saya bertanya, itulah keluarga kau yang sebenarnya. Masa kau ditahan kat sini? Mereka mungkin tengah seronok merancang macam mana nak guna duit yang kau akan bawa balik. Mereka tak peduli pun kau hidup atau mati. Kata-kata saya dan bukti yang jelas itu telah mematahkan sisa-sisa semangat Khairul Nizam.
Dia sadar dia telah dikhianati oleh semua orang. Dia hanyalah alat untuk menjana uang dalam rancangan keluarganya, seekor bidak yang akan dibuang selepas digunakan. Keputusasaan bertukar menjadi kemarahan, dia mula membongkarkan segalanya. Dia mengaku bahwa ibunya, Puan Zainab, sejak awal lagi tidak menyukai saya karena saya miskin, dan dialah yang menghasutnya untuk merampas uang saya. Katanya, kalau istri tak pandai urus duit, suami yang patut tolong uruskan. Rancangan untuk menipu saya dengan alasan memerlukan modal perniagaan juga datang dari kepalanya. Adiknya, Kamal, walaupun tidak terlibat secara langsung, tahu segalanya dan sentiasa memainkan peranan memberi tekanan mental kepada saya. Dan dia juga menceritakan tentang perempuan simpanannya, Mira. Mira adalah pengurus keuangan di syarikat pembinaan tempat dia bekerja, dan mereka telah menjalin hubungan sulit selama lebih 2 tahun. Dia bukan sekadar perempuan simpanan, tetapi perancang di sebalik kegiatan pengubahan uang haram Khairul Nizam. Cara menubuhkan syarikat hantu, cara membuat kontrak palsu untuk menyeleweng uang syarikat, semuanya diajarkan oleh Mira. Kondominium mewah yang mereka diami, kereta import yang dipandu Mira, semuanya dibeli dengan uang kotor itu. Anak di dalam kandungan Mira memang anaknya. Mereka merancang, selepas merampas semua harta saya, Khairul akan menceraikan saya dan berkahwin secara rasmi dengan Mira untuk memulakan hidup baru. Semua kepingan jenayah itu kini bercantum. Ini bukan jenayah individu, tetapi satu konspirasi terancang yang melibatkan keluarga dan rakan Subahat. Sebaik sahaja pengakuan Khairul Nizam tamat, saya memberi isyarat kepada Pak Hamid. Pak Hamid membuat satu panggilan telepon. Inspektur Kamal, jaring sudah mengena. Boleh tarik sekarang. Dalam masa 15 menit. Bunyi siren kereta polis bergema di luar banglo. Detektif-detektif berpakaian preman menyerbu masuk dengan pantas. Khairul Nizam, Anda ditahan atas tuduhan menipu, merompak, mendatangkan kecederaan parah, dan beberapa pertuduhan lain. Seorang ketua pasukan yang berwajah tegas membacakan waran tangkap, dan Khairul Nizam digari dan diheret keluar dalam keadaan terkejut dan ketakutan yang melampau. Dia pasti tidak menyangka bahwa semua pengakuannya telah direkam dan dihantar secara langsung ke balai polis. Tetapi ini hanyalah permulaan. Berdasarkan keterangan Khairul, 2 operasi serbuan serentak dijalankan. Satu lagi pasukan polis menyerbu kondominium mewah di Monkiara. Puan Zainab, Kamal, dan Mira, yang sedang seronok menikmati makan malam sambil menunggu berita baik dari Khairul, ditahan di tempat kejadian tanpa sempat berbuat apa-apa. Apabila polis menggeledah apartemen itu, mereka menemui banyak dokumen dan buku akaun yang merekodkan kegiatan haram, serta sejumlah besar uang tunai dan aset yang tidak dapat dijelaskan sumbernya. Operasi ketiga pula menyasarkan syarikat pembinaan tempat Khairul dan Mira bekerja. Penipuan dan penyelewengan dana mereka terbongkar, dan sebuah sindiket jenayah ekonomi yang besar berjaya ditumpaskan. Malam itu, keluarga Khairul Nizam dan rakan-rakan Subahatnya bertemu semula di dalam lokap yang dingin. Sandiwara mereka berakhir dengan pengakhiran yang paling menyedihkan. Berita penangkapan keluarga Khairul Nizam dan sindiket jenayah ekonomi itu mengejutkan negara. Media massa melaporkan kes ini setiap hari, dan identiti sebenar saya sebagai pewaris kumpulan Megah Holdings yang telah lama hilang juga terbongkar kepada dunia. Kisah saya, dari mangsa keganasan rumah tangga yang dalam sekelip mata membalikkan keadaan, menjadi satu legenda. Orang ramai tidak lagi memandang saya dengan pandangan simpati. Mereka memandang saya dengan rasa kagum dan hormat. Namun bagi saya, selepas badai berlalu, yang tinggal bukanlah kepuasan dendam, tetapi satu kekosongan yang aneh. Saya menang, tetapi saya kehilangan terlalu banyak perkara. 5 tahun masa muda, kepercayaan terhadap cinta, dan kepedihan karena terpaksa berhadapan dengan kebenaran yang terlalu kejam. Selepas semua urusan diserahkan kepada polis, saya kembali ke kehidupan saya di Banglo Atuk. Tetapi hati saya tidak tenang. Diari ibu dan misteri di sebalik kematian ayah terus menghantui saya. Pembunuh ayah, dalang yang telah memisahkan ibu dan anak, masih belum dihadapkan ke muka pengadilan. Saya tahu saya tidak boleh berhenti. Perjuangan saya belum tamat. Saya berjumpa Atuk dan menyatakan hasrat saya untuk menyiasat semula kes lama itu dengan tangan saya sendiri. Atuk memandang saya dengan pandangan yang bercampur kasihan dan risau. Aina, itu kes 25 tahun lepas. Musuh kita bukan calang-calang orang. Dia tuh musang tua yang licik, pengaruhnya sampai ke peringkat atasan politik dan perniagaan. Terlalu bahaya untuk kau masuk campur, tapi Atuk, itu kes saya. Aina tak boleh biarkan ayah mati macam tu saja. Suara saya tegas. Untuk ayah dan ibu, Aina nak tuntut keadilan.
Ini adalah perkara yang Aina mesti lakukan. Melihat ketegasan di mata saya, Atuk tidak lagi menghalang. Dia mengeluh. Baiklah, kalau kau dah nekat, Atuk tak akan halang. Tapi jangan bergerak seorang diri. Pak Hamid dan seluruh jentera kumpulan megah akan jadi tulang belakang kau yang paling kuat. Dan begitulah, satu lagi, siasatan rahasia bermula. Kali ini, lawannya bukanlah keluarga penipu kelas bawahan, tetapi kuasa gelap yang sebenar. Berdasarkan diari ibu dan cebisan ingatan Atuk, kami mula menyusun petunjuk. Suspek utama ialah Jerung Putih, seorang tokoh dunia gelap Kuala Lumpur pada era 90-an dan juga rakan kongsi perniagaan ayah. Pasukan Pak Hamid mula menyiasat latar belakang Jerung Putih, tetapi ia bukan mudah. Selepas 25 tahun, banyak jejak telah terhapus. Saksi-saksi pada masa itu sama ada telah mati, berpindah, atau terlalu takut untuk membuka mulut. Siasatan seolah-olah menemui jalan buntu, tetapi saya tidak berputus asa. Saya percaya, selagi ada secebis cahaya, walau sekecil manapun petunjuk, kebenaran pasti akan terbongkar. Saya memutuskan untuk menggunakan cara lain. Daripada siasatan langsung, saya menggunakan identiti Helena untuk mendekati dunia gelap yang dikuasai oleh Jerung Putih. Saya mula muncul di tempat-tempat yang pasti akan dihadiri oleh Jerung Putih atau orang-orangnya, seperti majelis lelongan amal atau acara sosial golongan atasan. Kisah saya sebagai seorang ekspatriat misteri yang cantik, kaya, dan ingin membuat pelaburan besar cepat menarik perhatian. Dan seperti yang saya jangkakan, Jerung Putih mula menunjukkan minat, dia menghantar orang untuk menguji dan mendekati saya. Saya berlakon naif, menunjukkan minat terhadap perniagaan sensitifnya. Satu perang psikologi yang sengit bermula. Saya perlu berhati-hati agar tidak terlalu jauh terjerumus ke dalam dunia jenayah sambil berpura-pura bekerja sama untuk mendapatkan kepercayaannya. Beberapa kali nyawa saya hampir terancam, tetapi bayangan ibu bapa dan pusaka ibu memberi saya kekuatan untuk terus maju. Akhirnya, selepas berbulan-bulan menyusup, kesabaran saya membuahkan hasil. Salah seorang orang kanan Jerung Putih yang paling dipercayai, dalam keadaan mabuk, telah membocorkan maklumat penting. Dia bercerita dengan bangga tentang bagaimana dia telah menyelesaikan seorang pelukis degil yang menghalang perniagaan ketuanya suatu masa dahulu. Dia langsung tidak tahu bahwa keseluruhan perbualan itu sedang direkam oleh alat perakam mikro yang tersembunyi pada pakaian saya. Setelah mendapat bukti kukuh, saya segera menarik diri. Bersama Atuk dan Pak Hamid, kami merancang pertempuran terakhir. Kami bukan sahaja mahu menangkap Jerung Putih, tetapi untuk melumpuhkan keseluruhan organisasi jenayahnya. Sebuah majelis hari jadi palsu untuk Atuk dirancang di Banglo. Jerung Putih dan semua orang kanannya dijemput, mereka menyangka ia adalah sebuah parti untuk mengeratkan kerjasama perniagaan, tetapi sebenarnya ia adalah sebuah perangkap besar yang menanti mereka. Majelis hari jadi palsu Atuk disediakan dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh Banglo dihiasi dengan lampu dan hiasan yang gilang gemilang, dan musik yang merdu berkumandang. Para tetamu terdiri daripada tokoh-tokoh korporat dan pegawai tinggi kerajaan. Dari luar, ia kelihatan seperti sebuah majelis sosial kelas atasan, tetapi semua pelayan, tukang kebun, dan pengawal di dalamnya adalah anggota polis elit yang menyamar. Sebuah jaring besar telah dipasang, hanya menunggu ikan paus bernama Jerung Putih masuk ke dalamnya. Saya memakai gaun malam hitam yang mendedahkan belakang saya dengan berani, rambut disanggul tinggi untuk menonjolkan anting-anting berlian. Solekan tebal dan pandangan dingin memancarkan daya tarikan yang mematikan. Malam ini, saya bukan Aina Safia atau Helena. Saya adalah Ratu Pembalasan Dendam. Jerung Putih tiba agak lewat, seolah-olah mahu menunjuk-nunjuk statusnya. Dia seorang lelaki berusia 60-an, berbadan sasa, kepala botak, dan mempunyai parut di muka yang memberikannya wajah yang bengis. Dia datang bersama kira-kira 10 orang pengikutnya, semuanya berwajah ganas dan bertatu. Apabila mereka masuk, suasana ceria parti serta-merta menjadi tegang. Atuk, sebagai tuan rumah, menyambutnya dengan senyuman. "Ah, Tuan Jerung dah sampai. Terima kasih sudi datang ke majelis orang tuani." Jerung Putih ketawa dibuat-buat. Tan Srini merendah diri sangat. "Hari jadi Tan Sri, mana boleh saya tak datang." Dia melirik ke sekeliling dewan, kemudian matanya tertancap pada saya. Kilatan tamak dan nafsu terpancar di matanya. Inilah agaknya cucu kesayangan Tan Sri tu, Cik Helena. Orang kata lain didengar, lain di mata. Memang cantik orangnya. Saya tersenyum dingin tetapi mesra.
Saya mendekatinya dan mengangkat gelas wine merah di tangan saya. Tuan Jerung. Banyak saya dengar tentang Tuan, baru hari ini dapat jumpa. Saya nak ucapkan selamat datang. Dia tergesa-gesa mengangkat gelasnya, sengaja menyentuh tangan saya. Dapat minum dengan Cik Helena, satu penghormatan besar bagi orang tua nih. Kami melagakan gelas. Saya hanya menyentuh bibir saya pada gelas sebelum meletakkannya. Tuan Jerunglah yang terkenal di Kuala Lumpur nih. Saya nih budak baru nak belajar, baru nak mulakan perniagaan di Malaysia. Banyaklah kena tunjuk ajar dari Tuan nanti. Saya berkata dengan suara yang manis, tetapi penuh makna. Cik Helena nih merendah diri pula, katanya sambil menayangkan gigi kuningnya. Dalam bidang yang Cik Helena minat tuh, apa saja saya boleh selesaikan. Oh, ya? Saya mengangkat kening. Termasuklah kerja-kerja membersihkan halangan yang mengganggu perniagaan? Kata-kata saya membuatkan senyuman Jerung Putih membeku seketika. Dia mengecilkan matanya, seolah-olah sedang mengkaji saya. Cik Helena, apa maksud Cik Helena tuh? Saya ketawa. Tawa saya yang nyaring bergema di dewan, menarik perhatian semua orang. Saya tidak terus menjawab, sebaliknya memberi isyarat kepada kumpulan musik untuk berhenti. Dewan serta-merta menjadi senyap, saya naik ke pentas kecil di tengah dan mengambil mikrofon. Tuan-tuan dan puan-puan, maaf mengganggu keseronokan party. Sebelum kita teruskan, saya ada satu hadiah istimewa untuk tetamu kita yang paling istimewa malam ini, Tuan Jerung Putih. Semua mata tertumpu pada Jerung Putih. Dia kelihatan bingung, tetapi coba berlagak tenang. Saya memberi isyarat kepada Pak Hamid. Skrin besar di belakang pentas menyala. Tetapi bukannya video ucapan hari jadi, sebaliknya gambar seorang lelaki muda berwajah baik yang sedang tekun melukis di hadapan kanvas. Ayah saya, Jerung Putih kaku. Wajahnya pucat lesi. Tuan-tuan dan puan-puan, kenalkah dengan lelaki dalam gambar ini? Saya berkata melalui mikrofon. Suara saya mula bergetar menahan emosi dan kemarahan. Ini adalah ayah saya, seorang pelukis. 25 tahun yang lalu, ayah saya telah dibunuh dengan kejam dalam satu kemalangan jalan raya yang dirancang dengan sempurna. Saya memandang tepat ke mata Jerung Putih, menguatkan suara saya. Dan dalang di sebalik pembunuhan itu ialah tetamu istimewa kita yang ada di sini, Tuan Jerung Putih. Dewan riuh dengan kejutan. Jerung Putih bingkas bangun, wajahnya pucat dan menjerit, budak nih merepek apa? Ada bukti ke? Bukti? Saya tersenyum dingin, bukan satu, tapi banyak. Saya memberi isyarat lagi, dan satu rakaman audio dimainkan. Suara orang kanannya bergema di seluruh dewan. Suara yang bercerita dengan bangga tentang kerja sempurna yang dilakukannya suatu masa dahulu. Setiap perkataannya mendedahkan semua jenayah mereka. Orang kanan yang berdiri di belakang Jerung Putih itu menggigil seperti daun, wajahnya tidak berdarah. Bos, saya kena perangkap dengan perempuan nih. Jerung Putih sedar semuanya telah terbongkar. Tiada lagi jalan untuk melarikan diri. Ketakutan bertukar menjadi kegilaan. Dia mengeluarkan sepucuk pistol dari pinggangnya dan mengacukannya ke arah saya. Semua jangan bergerak, kalau tak, aku tembak perempuan nih. Dewan menjadi huru-hara. Orang ramai menjerit dan mencari tempat untuk bersembunyi. Pengikut-pengikut Jerung Putih turut mengeluarkan senjata dan mengelilinginya. Keadaan menjadi sangat genting. Kau ingat kau dah menang? Jerung Putih mendekati saya, menggeram. Hari ini aku hantar kau jumpa bapak kau. Dia mengangkat pistolnya, membidik tepat ke arah saya. Saya berdiri tegak tanpa rasa takut sedikit pun. Saya memandang muncung pistol hitamnya. Pandangan saya tidak goyah. Karena saya tahu, pengarah lakonan ini adalah saya, dan pengakhirannya sudah pun ditetapkan. Di tengah-tengah kekecohan itu, saya berdiri tegak di atas pentas, berhadapan dengan muncung pistol hitam Jerung Putih. Dia tersenyum kejam, menampakkan wajahnya yang berparut. Berani betul kau budak. Dah sampai macam ni pun tak takut? Ada pesanan terakhir? Saya memandangnya dengan pandangan penuh hina. Pesanan terakhir tuh, eloklah Tuan sediakan untuk diri sendiri. Belum sempat kata-kata saya berakhir, bunyi tembakan yang tajam bergema. Tetapi bukan dari pistol Jerung Putih. Satu titik merah muncul di lengannya yang memegang pistol, dan pistol itu jatuh ke lantai dengan bunyi yang nyaring. Jerung Putih menjerit kesakitan, memegang lengannya yang berdarah. Dari segenap arah di balkoni, di sebalik pintu penembak tepat dari pasukan khas polis muncul serentak. Berpuluh-puluh muncung senjata kini dihalakan ke arah Jerung Putih dan pengikut-pengikutnya. Semua letak senjata. Kamu semua telah dikepung. Satu suara yang berwibawa bergema dari pembesar suara dewan.
Pintu utama terbuka, dan pasukan polis bersenjata lengkap dan berperisai menyerbu masuk. Pengikut-pengikut Jerung Putih tergamam, sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap dengan rela. Mereka cepat-cepat meletakkan senjata dan mengangkat tangan. Dewan Parti yang gah itu dalam sekelip mata bertukar menjadi pentas operasi penangkapan jenayah seperti di dalam film. Jerung Putih, yang pernah menguasai dunia gelap Kuala Lumpur, kini hanya mampu melihat sekeliling dengan pandangan tidak percaya, seperti seekor binatang yang cedera. Dia kalah dengan teruk di tangan seorang wanita muda yang pernah dipandangnya rendah. Atuk dan Pak Hamid naik ke pentas dan berdiri di sisi saya. Atuk memarahi Jerung Putih dengan suara yang penuh kemarahan. Jerung Putih, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Hutang darah yang kau buat pada keluarga aku 25 tahun lepas, hari ini kau kena bayar. Polis mendekati dan menggari Jerung Putih serta pengikut-pengikutnya. Ketika melintasi saya, Jerung Putih merenung saya dengan mata yang penuh dendam. Kau menang. Tapi jangan gembira sangat, kau pun tak akan hidup senang. Saya hanya memerhatikan dia diheret pergi dalam diam. Ugutannya tidak lagi menakutkan saya, kejahatan akhirnya menerima padanya. Apabila kereta polis terakhir beredar dengan sirennya, dan kesunyian kembali menyelubungi banglo, saya merasakan kaki saya lemah. Saya terduduk di atas pentas. Atuk dan Pak Hamid memapah saya. Dah berakhir, semuanya dah betul-betul berakhir, bisik saya, dan air mata mengalir tanpa henti. Tetapi kali ini, ia adalah air mata kelegaan dan kesyukuran. Selepas 25 tahun, keadilan untuk kedua ibu bapak saya akhirnya tercapai. Operasi penumpasan sindiket Jerung Putih menjadi berita utama negara. Pembunuhan, pengubahan wang haram, kegiatan ahlong, dan pelbagai jenayah mereka terbongkar kepada umum. Dalam perbicaraan beberapa bulan kemudian, bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, terutamanya rakaman pengakuan itu, memainkan peranan penting. Jerung Putih dan orang-orang kanannya dijatuhkan hukuman yang paling berat. Jerung Putih menerima hukuman gantung sampai mati, dan empayar jenayah yang dibinanya selama berpuluh-puluh tahun runtuh dalam sekelip mata. Pada masa yang sama, perbicaraan Khairul Nizam, keluarganya, dan Mira juga berjalan. Dengan tuduhan menipu, merompak, mendatangkan kecederaan parah, dan bersubahat dalam jenayah ekonomi, mereka juga tidak dapat lari dari hukuman. Khairul Nizam, sebagai dalang utama yang telah memberikan saya penderitaan yang tidak terhingga, dijatuhkan hukuman penjara yang cukup lama untuk menghabiskan seluruh zaman mudanya di sebalik tirai besi. Puan Zainab dan Kamal juga menerima hukuman yang setimpal sebagai rakan subahat. Sebuah keluarga telah memusnahkan masa depan mereka sendiri, karena ketamakan yang tidak berkesudahan. Pada hari semua keputusan dibacakan, saya tidak pergi ke mahkamah. Di rumah, saya membakar colok di hadapan gambar ibu bapak saya dengan tenang. Saya katakan kepada mereka, semua dendam telah terbalas, dan orang-orang jahat telah menerima padanya, jadi bersemadilah dengan aman. Setahun selepas semua perbicaraan selesai, kehidupan saya dan Atuk kembali tenang. Tetapi ketenangan itu tidak bermakna pegun. Selepas melalui segala badai, saya sadar bahwa kuasa dan kedudukan yang saya miliki bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi harus digunakan untuk mencipta nilai yang lebih baik untuk masyarakat. Atuk, yang telah melepaskan beban dendam selama 25 tahun, kelihatan 10 tahun lebih muda. Dia bersara dari pengurusan dan menyerahkan sepenuhnya tampuk pimpinan kumpulan Mega Holdings kepada saya. Keputusan Atuk menimbulkan sedikit kejutan dalam dunia korporat. Ramai yang meragui kebolehan seorang wanita muda seperti saya. Tetapi saya tidak patah semangat. Saya tahu ini adalah satu cabaran besar, dan juga satu peluang untuk membuktikan diri. Saya mencurahkan segala semangat dan kebijaksanaan saya dalam pekerjaan. Saya melakukan reformasi yang berani, menggantikan cara lama yang lapuk. Saya memperkenalkan model perniagaan baru yang mampan, seperti teknologi hijau dan tenaga boleh baharu. Pada mulanya, banyak tantangan yang saya hadapi, tetapi dengan kesabaran dan prestasi pengurusan yang cemerlang, saya secara beransur-ansur mendapat kepercayaan semua orang. Di tangan saya, kumpulan Mega Holdings bukan sahaja berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga membina image sebagai sebuah syarikat yang dihormati di peringkat sosial. Seiring dengan perniagaan, saya mencurahkan banyak semangat dalam satu proyek yang lahir dari penderitaan pribadi saya. Saya menubuhkan sebuah yayasan amal bernama Yayasan Sejahtera. Yayasan ini bukan sahaja memberikan bantuan keuangan kepada wanita mangsa keganasan rumah tangga, tetapi juga kaunseling undang-undang dan psikologi,
serta latihan kemahiran untuk membantu mereka berdikari dan memulakan hidup baru. Saya berharap setiap wanita yang datang ke Yayasan Sejahtera dapat menemui ketenangan jiwa dan keberanian untuk memulakan masa depan baru, seperti saya dahulu. Suatu petang di pejabat yayasan, Pak Hamid masuk membawa sepucuk surat lama. "Cik Aina, ada surat dari penjara, daripada Khairul Nizam." Saya sedikit terkejut, sudah lama saya tidak mendengar kabar tentangnya. Selepas teragak-agak seketika, saya membuka surat itu. Tulisan tangannya tidak lagi kemas, sebaliknya bergetar dan tidak teratur. Kepada istri yang telah aku khianati, Aina Safia. Aku menulis surat ini bukan untuk meminta kemaafan. Aku tahu aku tidak layak. Aku hanya ingin mengucapkan kata maaf yang sudah terlambat. Di sini, aku banyak berpikir. Aku sadar betapa bodohnya aku. Ketamakan telah membutakan mata aku dan menjadikan aku syaitan. Aku telah musnahkan kebahagiaan aku sendiri, musnahkan satu-satunya wanita yang tulus mencintai aku, dengan tangan aku sendiri. Aku tidak mengharapkan balasan. Aku hanya berharap kau akan hidup bahagia selepas ini. Kau sangat layak untuk itu. Selamat tinggal. Saya melipat surat itu. Tiada sebarang riak di hati saya. Tiada lagi kemaafan atau dendam yang tinggal. Lelaki itu, kisah itu, kini benar-benar menjadi sejarah lampau. Saya membuang surat itu ke dalam tong sampah. Semua dendam benar-benar telah berakhir. Saya tidak mau apa-apa yang berkaitan dengannya mengotori kehidupan saya sekarang. Saya bangun dan pergi ke tingkap, memandang ke arah jalan raya yang sibuk. Kehidupan terus berjalan, dan saya juga perlu terus melangkah ke hadapan. Tetapi kali ini, bukan seorang diri. Saya akan berjalan bersama misi, tanggung jawab, dan hati yang telah sembuh, yang bersedia untuk mencintai dan berkongsi. Bahagian akhir. 5 tahun kemudian. 5 tahun berlalu sekelip mata. Lebih pantas daripada 5 tahun yang saya lalui dalam penipuan. Masa adalah obat yang ajaib. Ia tidak memadamkan parut di hati, tetapi ia mengajar kita cara untuk hidup dengannya. Menjadikan parut itu sebahagian daripada kekuatan, sebagai tanda jalan berduri yang telah dilalui dan bukti ketabahan. Di bawah pengurusan saya, kumpulan Megah Holdings melalui perubahan yang drastik. Saya menyuntik nafas baru ke atas asas kukuh yang dibina oleh Atuk dan generasi terdahulu. Saya dengan berani menstruktur semula perniagaan lama dan menumpukan pelaburan kepada proyek-proyek mampan seperti teknologi hijau dan tenaga boleh baharu. Pada mulanya, para pemegang saham veteran meragui keputusan saya. Mereka kata saya mengambil jalan yang terlalu berisiko dan idealistik, tetapi saya terus berjalan di atas jalan yang saya pilih. Saya percaya, untuk sebuah syarikat bertahan lama, ia perlu mencipta nilai sejati untuk komuniti dan alam sekitar, bukan hanya keuntungan jangka pendek, dan masa membuktikan saya betul. Aku hanya ingin mengucapkan kata maaf yang sudah terlambat. Di sini, aku banyak berpikir. Aku sadar betapa bodohnya aku. Ketamakan telah membutakan mata aku dan menjadikan aku syaitan. Aku telah musnahkan kebahagiaan aku sendiri, musnahkan satu-satunya wanita yang tulus mencintai aku, dengan tangan aku sendiri. Aku tidak mengharapkan balasan. Aku hanya berharap kau akan hidup bahagia selepas ini. Kau sangat layak untuk itu. Selamat tinggal. Saya melipat surat itu. Tetapi kebanggaan terbesar saya bukanlah pada kadar keuntungan atau bangunan pencakar langit. Ia terletak di tempat yang lebih kecil dan hangat pejabat Yayasan Sejahtera. Idea kecil yang bermula dari penderitaan pribadi saya kini telah menjadi benteng dan rumah perlindungan bagi ribuan wanita malang di seluruh negara. Kami tidak memberi mereka ikan, tetapi kami memberi mereka joran. Kami mewujudkan tempat perlindungan yang selamat untuk menyembuhkan luka fisikal dan mental mereka, dan membantu mereka menuntut keadilan melalui bantuan guaman percuma. Kami juga membantu mereka berdikari dari segi ekonomi melalui pelbagai latihan kemahiran, dari menjahit dan memasak sehinggalah ke pengaturcaraan dan pemasaran. Setiap kali melihat senyuman yang kembali terukir di wajah wanita-wanita yang pernah berputus asa, saya merasakan hidup saya benar-benar bermakna. Penderitaan pribadi saya telah bertukar menjadi kekuatan dan harapan untuk ramai orang. Itulah pembalasan dendam yang paling manis, bukan melihat musuh jatuh, tetapi bersinar lebih terang apabila mereka coba memadamkan cahaya kita. Atuk, yang kini berusia lebih 80 tahun, masih sihat. Dia telah bersara sepenuhnya, dan kini menikmati masa tuanya dengan menjaga orkid di taman atau bermain catur dengan rakan-rakannya. Kadang-kadang, dia akan datang ke Yayasan Sejahtera dengan tongkatnya,
memerhatikan saya bekerja dan melihat wanita serta kanak-kanak yang menemui kehidupan baru di sini dalam diam. Di matanya, terpancar kebanggaan yang tidak dapat disembunyikan. Saya tahu saya tidak mengecewakan Atuk dan ibu. Pak Hamid masih setia di sisi saya, sebagai pengawal dan keluarga terdekat. Walaupun sudah berkeluarga sendiri, dia memilih untuk tinggal di banglo, mengatakan bahwa menjaga saya dan Atuk adalah tujuan hidupnya. Hubungan kami sudah melampaui majikan dan pekerja. Ia adalah ikatan kekeluargaan yang tidak dapat dipisahkan. Hari ini adalah ujung minggu yang cerah. Saya tidak mempunyai sebarang jadwal. Saya memandu seorang diri ke tempat yang sudah lama tidak saya kunjungi. Kawasan kejiranan miskin tempat saya tinggal semasa zaman kole dan awal perkawinan. Lorong-lorong yang sempit dan lembab masih sama. Bilik sewa kecil saya kini didiami orang lain. Saya memandangnya dari jauh, mengimbau kenangan zaman miskin tetapi suci. Hidangan yang hanya berlaukkan sayur dan tauhu, malam-malam yang dihabiskan di hadapan mesin jahit untuk menyiapkan tempahan. Hidup ketika itu sukar, tetapi hati saya tenang. Saya tidak menyesali masa lalu itu. Zaman itulah yang telah membentuk keazaman dan ketabahan sekuat keluli dalam diri saya, sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Saya singgah di kafe buku lama di sudut jalan, tempat saya bertemu dengan Khairul Nizam buat kali pertama. Kafe itu masih mengekalkan suasana klasik dan tenangnya. Saya duduk di sudut, memesan kopi hitam tanpa gula. Bau kopi dan kertas lama yang bercampur membawa kembali kenangan samar. Saya duduk di situ bukan untuk mengenang cinta yang telah mati, tetapi untuk bersemuka dengannya dan mengucapkan selamat tinggal yang terakhir. Saya telah memaafkan. Bukan memaafkan Khairul Nizam, tetapi memaafkan diri saya sendiri. Memaafkan kenaifan zaman muda saya yang telah salah mencintai orang. Agar masa lalu itu benar-benar terkubur dan hati saya dapat menemui ketenangan. Ketika saya sedang termenung, satu suara lembut menyapa dari sisi. "Maaf, boleh saya duduk di sini?" Dah tak ada tempat kosong. Saya mengangkat kepala. Seorang lelaki dalam lingkungan pertengahan 30-an berdiri di situ. Dia kelihatan bijak dengan kemeja biasa dan cermin mata. Dia mempunyai senyuman yang baik dan pandangan yang hangat. Saya mengangguk dan beralih sedikit ke dalam. Dia duduk dan memesan teh bunga kekwa. Kami berdiam diri seketika, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Kemudian, dia memulakan perbualan. "Saya Syukri, seorang guru bahasa Melayu, selalu datang sini cari ketenangan." "Saya Aina," saya menjawab, tanpa memberitahu profesion saya. Saja singgah ke tempat lama. Kami mula berbual. Dari sapaan ringan, perbualan kami menjadi semakin mendalam. Dia bercerita tentang minatnya dalam sastera dan cabaran sebagai seorang guru. Saya berkongsi tentang kerja saya di Yayasan Sejahtera dan kisah-kisah orang yang saya temui di sana. Kami sangat serasi. Dia tidak tahu siapa saya, tidak terpegun dengan status atau kekayaan saya. Dia memandang saya sebagai seorang wanita biasa, mendengar cerita saya dengan empati dan hormat yang tulus. Menjelang senja, kami mengucapkan selamat tinggal. Dia meminta nomor telepon saya, dan tanpa teragak-agak, saya memberikannya. Saya tidak tahu kemana hubungan ini akan pergi, dan saya tidak meletakkan harapan yang tinggi. Bagi saya sekarang, cinta bukan lagi sesuatu yang besar yang perlu dipertaruhkan nyawa. Ia hanyalah persefahaman antara dua jiwa, perkongsian, dan saling memahami. Walaupun pertemuan ini tidak membawa kemana-mana, saya merasa hangat. Saya mendapat keyakinan bahwa selepas badai, masih ada orang baik di dunia ini, dan mungkin ada jodoh baik yang menanti saya.